sama-sama pak kita ni boleh mari mengerjakan solat jemaah di masjid kita ni. Maka lepas mari mengorik kita ada muzakarah agama tiap-tiap minggu lah malam Selasa tu di Lubuk Batu kita ni. Tu oleh itu yang duduk rumah lagi tu bolehlah sama-sama hadir kita mari di masjid ni supaya ambil dengarkan agama. Tu maka maklumlah baik kita mengaji ilmu agama ni wajib tahu belaka dah atau fardu belaka. Tapi setengah orang tu benar akal daripada nafsu, ya boleh mari. Ya dua lah diri kita ni, nafsu dengan akal ni nang duk berebut. Nafsu ya hajak deraka, jalan deraka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab nafsu kita ni an-nafsu la ammaratum bisu. Bermula nafsu saat itu sesungguhnya menyuruh, sangat suruhlah ia nafsu tu akan benda jahat. Jadi kalau kita berasa nak buat jahat dalam hati kita tu, berasa nak buat deraka dengan Allah Taala lah, berasa mari tu kepada nafsu dah tu. Maka akal ni ia suruh dengan benda baik. Akal ni akal ni ia suruh dengan benda baik. Akal ni maka dok tarik di antara nafsu dengan akal tu. Diri kita ni kalau nyegi benar akal pada nafsu, diri kita boleh mengerjakan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu bayar. Dia kalau benar nafsu pakai heret kau kejahatan deraka dengan Allah Subhanahu Wa Taala tu pada. Dia duk berasa tu. Kalau gitu mana kata diri kita dah halak dengan nafsu yang jahat, maka binasalah diri kita. Duk tahu belaka. Kata fardu mengaji ilmu agama ni fardu, tapi geno tak boleh mari. Tu nak ayat kata diri kita tu benar nafsu daripada akal. Dia ada benar nafsu daripada akal ni kat Allah, teruklah. Maka nafsu kita ni dia ada 7 pekat. Nafsu ni nafsu ni bukan sikit, 7 kita nafsu ni. Itu cara nafsu kita ni. Nafsu pertama ni ahli neraka. Nafsu ammarah, nafsu buat kejahatan sokmo. Cewa. Semua buat jahat neraka dengan Allah Taala sokmo. Tak semaya, minum arak, puasa pudok. Tu dia panggil nafsu amarah. Kalau dia mau duduk tangga tu. Maka nafsu ni ahli neraka lah kalau dia tak taubat. Nafsu tu. Tu. Yang kedua dia panggil nafsu lawamah. Nafsu lawamah di kita. Yang dia timbang tahu nafsu lawamah. Nafsu lawamah ni nafsu yang kecek mudah-mudah kata banyak buat jahat daripada kebajikan. Kecek mudah-mudah lah diri kita. Banyak kadang-kadang buat kejahatan kan, buat deraka dengan Allah Taala. Bajikan apa kita buat, sejik kita mari semaya juga teka-teka. Tu dia panggil, kalau kita duduk tangga tu, orang panggil nafsu kita tu nafsu lawamah, nafsu cela. Tu. Yang ketiga orang panggil nafsu mulhamah. Mulhamah, nafsu mulhamah ni diri kita ni nak suruh cek diri kita duduk tangga nafsu mana. Nafsu mulhamah ni orang panggil nafsu yang tak cuci lagi. Dah ada maksiat tapi banyak kebajikan ada lagi, tapi tak cuci. Tak cuci lagi maksiat tu dah lah. Tapi semuanya tak tinggal dah ni. Lagi sikit-sikit tu dia panggil nafsu mulhamah. Nafsu yang keempat dia panggil nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah. Maka nafsu mutmainnah ni kena usaha sampai situ kita, walaupun lo ni tak siapa lagi lo ni tak siapa lagi. Nafsu mutmainnah ni kena usaha nafsu mujahadah diri kita. Nafsu mutmainnah ni mutmainnah tetap di atas ibadat kepada Allah Taala nang. Tetap di atas orang panggil tetap di atas ibadat kepada Allah Taala. Tu tetap di atas ibadat kepada Allah Taala. Tak biasa buat maksiat. Tak biasa berlaku maksiat, ya payahlah. Ni kecek buat nafsu. Lepas tu yang kelima nafsu radiyah. Nafsu mardiyah tak ada kena kecek, tinggi radak wali dah lah nang kot nu. Tapi kita usaha kita nak lepas daripada nafsu amarah tu butuh musadah.
lepas. Tapi tak selamat lagi kalau kita ada lawamah lagi. Tu tak selamat lagi, diri kita kena mujahadah masa dia sewa diri kita seorang ni. Nafsu je dah pekak dia panggil. Dia pekak diri kita. Kita kenal lah diri kita kita buat gapo-gapo je soal lagi dia kita kenal. Sebab tuan umuh ni lebih kenal pada demo lain lagi. Tak itu kan? Sahibul bait, tuan umuh tu adra ma fihi, lebih tahu bagi dalam umuh dia, lebih tahu tuan umuh. Tak itu nang. Faham tak tu? Tuan umuh kita lebih tahu pada yang lain lagi. Dia buat gapo, dia taruh di mana, barangnya tok di mana. Dia tahu. Tuan umuh. Mana lagi kita seorang ni cewa, kita tahu kita buat gapo. Buat deraka ke buat kebajikan lebih dia tahu. Buat deraka dengan Allah Taala. Lebih tahu diri kita, lebih tahu. Habis itulah, manakala kita pergi telajak di atas kejahatan, kita istighfarlah dengan Allah Taala banyak-banyak. Doa, hamba yang doa. Sabit tu khuliqal insanu dha'ifa. Tu ayat syiah dah dalam Quran. Khuliqal insanu dha'ifa. Mana aku dijadikan manusia saat itu dha'ifan, hal keadaan manusia tu dha'ifan mana? Dhaif. Dhaif situ tu apa? Dhaif situ bukan makna tak agak. Bukan makna tak agak itu pada apa? Bukan makna tak agak tak agak tu dia panggil dhaif juga. Oh dia tu dhaif. Tak agak. Gimuh dia tu pergi minta duit sejik dia tu, dia tu boeh tu. Boeh di situ tu kita pakai makna tak ada duit sewa tak. Boeh mana orang payah sikitlah dia tu tu boeh. Tapi dhaifan hak tah ayat situ khuliqal insanu dhaifan, dijadikan manusia, aku jadi manusia tiap-tiap orang tak ada kira. Dhaifan, hal keadaan manusia tu dhaif. Apa dhaif? La yasbiru alan nisa'i wasyahawati. Dua ni tu baiklah. Dhaif situ manusia itu bukan dhaif tak ada orang. La yasbiru alan nisa', tak dapat nak sabar di atas orang betina. Ni terbaik orang manusia. Itu bayar. Mana tiap-tiap orang manusia, orang jantan ini sampai tu koyak atas khuliqal insanu dhaifan, dijadikan manusia tu dhaif. Apa dhaif? La yasbiru alan nisa', tak dapat nak sabar di atas orang betina. Orang betina. Ingat tu guru Dala dia kata mula, dia kata hikayat demo kat kata. Orang kata betina ni tak leh, kata. Tak leh. Nak kira tak leh, kira duit berjuta je umanah dah, kira umanah orang betina ni mana kata tak leh, tak harap dia. Dia tak ambil mula dah. Tu makna kata dia tak sabit tu Tuhan kata khuliqal insanu dhaifan, dhaif. Dhaif situ makna kata la yasbiru alan nisa', tak leh nak sabar di atas orang betina. Tak itu bayar. Anda tengok, tanya denang tengok. Nak lagi tu. Nak dah. Itulah yasbiru al-nisa, tanya pada topal. Mana kata tiap betina kalau duk main ceh kalau berapi pakai dela. Ni nak ayat kata tak boleh nak sabar di atas tina cewa. Cewa pun jadi lagi tu. Tu tak yasbiru. La yasbiru al-nisa, mana tak boleh nak sabar cewa. Tu ayat siap dah. Wasyahawati, dan tak boleh nak sabar di atas hawa nafsu. Dia dah ni. Tengok ayat ni. Tengok ayat tak boleh nak sabar di atas hawa nafsu nang. Lena. Nafsu rasa malah mengaji. Tak mari, tu tak boleh sabar. Tu la yasbiru, itu bayar. Nafsu rasa malah mari semai jemaah. Tak mari semai jemaah. Tu tak boleh nak sabar di atas nafsu, di atas syahwat. La yasbiru, tak nak sabar. Jarang sangat. Kalau kita dapat lakah dua perkara ni, Allah masya-Allah dia beruntung besar. Dapat lakah dua perkara ni. Yang pertamanya hawa nafsu tu, besar sekalinya. Tu kita nak pakat menjahadah lah diri kita ni. Wak lagu mana pun, rupa mana pun nak maksud kata diri kita ni nak ibadat kepada Allah Ta'ala, betul hati dengan Allah Ta'ala, boleh buat amal ibadat dengan sepenuh. InsyaAllah kita hidup ni, kita kena hidup wijaya dua negeri dunia dan negeri akhirat. Cewa hidup jaya dunia saja, akhirat tak lagi nak apa. Dunia ni sebagai tangga, nak juga dunia ni sebab tangga nak pergi ke akhirat. Itu baik. Tak ada dunia susah hati buat amal ibadat tak kosong pula. Jadi ada dua negeri selamat, dua negeri je. Kita kena mujahadah sikitlah. Dunia kita boleh duduk dah, makan boleh dah, pakai boleh, rumah pun duduk dah, kenderaan pun ada, nak ikut ni mudah, cukup. Akhirat pula kita fikir hak akhirat pula. Ada bekal lagi. Akhirat esok ni lari. Yauma yafirru mar'u min akhihi. Tu yauma yafirru, pada hari kiamat, pada hari kiamat lagi yafirru, lari. Mar'u oleh seorang itu min akhihi, daripada saudara dua beradik lari. Tak bertemu mungkin lagi ni.
ada kira lari belakang. Takut minta tolong sewa. Takut minta tolong hari akhirat esok ni. Dua beradik lari. Wa sahibatihi wa bani wa sahibah saing. Saya rapat nang munduk tak dunia ni. Munduk kerja ni orang botol tu kalau saing rapat lah mengadau sore tu. Tapi akhirat esok lari tak kenal. Tak kenal sewa. Tak kenal dah. Tak mau bertemu akhirat esok. Buat apa? Takut minta tolong ke bajikan. Dia tak ada pahala je minta gabai kot si. Muka tak ada pahala ni. Wa ummihi wa abi. Mi kita dengan bah kita pun lari tak munduk sekali dah dua tu. Ayah kita dengan mak kita sewa lari tak munduk sekali. Tu nak ayat kata kebat dia hari akhirat esok. Mudah-mudahan kata akhirat esok nafsi. Mung kuku. Siapa-siapa buat amalan banyak insya-Allah dia tu selamatlah. Siapa-siapa amalan tak ada gagal lah akhirat esok. Kita kena pergi situ mata. Pergi situ mata. Dekat nak mati tu hai nampak dah. Sewa. Hai nampak dah dekat nak mati tu. Tempat makadah kita duduk di mana, tempat duduk kita duduk di mana tu hai nampak dah. Tapi itulah kita panggil kena mujahadah kita dia. Itulah. Kita tengok dalam kitab kita. Duk jam berapa hari ni? Tengah 10 ni. 10 cikgu. 10 ni. Hayat. Hayat 10 dah. Ke 10. Tu. Ke 10 hayat. Baca hayat. Kalau dengar hamzah hayat aja itu makna apa? Ni baca dengan ta nang. Hayatun makna hayat. Apa makna hayat? Hayat ni makna satu sifat berhidup yang ada di Allah Ta'ala. Tu hayat nang. Satu sifat berhidup yang duduk di Allah Ta'ala. Tu. Kalau kita baca hayat dengan hamzah, makna apa? Makna malu. Makna malu baik. Hayat dengan hamzah. Ni talik belakang. Kalau kita baca hayat dengan hamzah mak, dia panggil malu. Malu. Tapi Nabi kata al-haya'u minal iman. Bermula malu saat itu setengah daripada iman. Malu sifat malu dah. Tapi Nabi kita lezangi dah. Syadidal haya'i wat tawadhu. Bersangat malu Nabi kita, malu. Sifat malu ni kena ada kat kita. Sifat malu tu. Ni tak malu, lebih-lebih lagi malu pada Allah Ta'ala. Dia tengok kita nang malu pada makhluk. Hak tak patut teh kita kena malu juga. Hak patut teh tu, hak sebenar tak apa, tak ada malu nang, tak kena malu hak sebenar. Hak sebenar tu Nabi suruh ayat, qulil haq walau ghurran. Katalah oleh mana sebenar walaupun benda tu benda baik. Kita nak ayat benda sebenar. Malu tak ada kira benda sebenar. Baik tak mana pun kena ayat Nabi suruh. Sewa. Tapi benda hak tak molek tak leh lah. Dia kena malu. Maka hayat. Tapi nak ayat bahas lapar lah. Hayat dengan hamzah tu makna malu. Hayat dengan ta ni makna hidup, makna perhidup. Tengoklah kitab dulu. Arti hayat ni hidup Allah Ta'ala. Yang ni satu sifat perhidup yang ada di Allah Ta'ala. Sifat perhidup dia ada di Tuhan. Mana satu sifat perhidup yang ada di Allah Ta'ala. Dengan sebab Allah Ta'ala ada sifat perhidup yang duduk zat dia selama-lama tu, sebab itulah Allah Ta'ala tak mati nang. Dia ada sifat perhidup tu dah. Sifat perhidup tu nang. Itu cikgu. Tu. Sifat perhidup tu. Lawan hidup ni mati. Tu. Mati ni lawan mustahil sama sekali. Mustahil Allah Ta'ala itu mati. Mustahil sama sekali Tuhan nak pergi mati tu mustahil. Sebab apa Tuhan mati? Mustahil mati. Itu Allah Ta'ala ni mati ni mustahil. Sebab Tuhan tak ada roh. Hidup Allah Ta'ala tak ada roh. Bukan hidup dengan roh. Panggil hidup Tuhan kita panggil hayat min ghairi wasitati syai'in. Tak ada wasitah suatu, tak ada dengan wasitah suatu. Min ghairi wasitati syai'in mana tak ada wasitah dengan suatu, tak ada menyelengi. Adapun hidup kita nang, hidup kita ni wasitah ni. Ada Allah panggil hidup kita ni. Gapo? Hidup roh dah lah tubuh kita ni, roh ni. Orang panggil hidup wasitah tu. Maka hidup Allah Ta'ala tak ada wasitah. Hidup Tuhan tak ada roh. Bukan dia hidup dengan roh Allah Ta'ala. Tu. Maka sifat perhidup Tuhan ni ada di zat Allah Ta'ala tu. Selama-lama tak cerah tangga. Dengan sebab Allah Ta'ala ada sifat perhidup tu lah. Tuhan boleh hidup, Tuhan tak mati. Tuhan hidup, Tuhan tak mati dah. Tak mati selama-lamanya. Maka hidup Tuhan ni bukan hidup dengan roh. Bukan hidup dengan roh. Tu. Roh ni apa roh ni?
Jismun latifun, mana satu jising, bukan arak ni, bukan arak ah. Bukan arak roh ni, bukan arak, bukan duk tupai benda dak. Ya jising, dia panggil satu jising. Luga panggil jismun latifun sarafil badani, tu takrif roh. Satu jising yang haluh. Haluh roh ni. Satu jising yang haluh sarafil badani yang berjalan dalam tubuh badan kita. Roh tak tahu duk mana ni roh ni nang. Tak tahu duk mana. Ya berjalan dalam tubuh badan kita kasayarul ma'u, supaya berjalan la air fi syajari, supaya berjalan air dalam batang kayu tu nang. Supaya jalan air dalam batang kayu, nampak tak? Air dalam kayu tu, ada air dalam kayu tu. Supaya getah tu Syekh. Syekh tu getah tu boleh mana? Dia ni getah sepahau ni boleh kelo-kelo di mana? Kalau tebal boleh tak? Tak ada. Tu dia panggil roh supaya tu. Roh supaya tu. Roh ni tak tahu duduk mana, ada dalam tubuh kita supaya berlari air. Supaya berlari air dengan dalam kayu tu lah. Dalam kayu tu dia panggil jising yang halus. Roh ni. Roh ni. Roh ni jising yang halus. Bukan yang arak dak. Jising roh ni bukan arak. Dalil mana kata bukan arak? Kalau sekiranya roh ni arak. Arak gapo tarikh arak nang? Hak ngaji bawa ni. Arak ni benda tupai dijiring. Tu arak. Berhenti dulu kembali mula be. Arak-arak ni benda tupai dijiring supaya hijau tupai dia ada kayu. Pedah tupai di lada. Masing duk digaring tu panggil arak. Kalau gitu roh ni bukan arak, roh ni jising. Dalil mana? Dalil malaikat maut cabut tu dah. Kalau arak ya tak boleh cegat tangga. Supaya masing nak digaring tu boleh pecah je, boleh pecah Masing nak digaring boleh pecah tak? Boleh pecah tak je? Masing nak digaring tu, masing nak digaring tu boleh cegat tangga tak? Boleh cegat tak? Boleh cegat tak nang? Boleh cegat tak pada tofa? Tak boleh, ada tewa tak boleh. Kalau gitu roh, dia ayat kata roh ni jising. Ya sebab malaikat maut ambil boleh dah. Dia mengata malaikat maut ambil berat dah nyawa dia. Hati dia boleh cabut tu. Kalau arak dia tak boleh cabut. Supaya masing nak digaring tu asah tak mana pun cak. Kuasah nak itu ambil masing ni. Asah tu ambil masing. Tak jadi. Ya sagaring tu ya arak tu pada diri tak boleh cegat tangga. Itulah nak ayat kata hidup Allah Taala ni hidup Tuhan ni hidup bukan dengan roh. Bukan dengan roh. Hidup kita hidup dengan roh. Kalau tak ada roh mati kita ni. Dia memang kata ada ke benda tak hidup tak ada roh? Benda baru ni benda hidup tak ada roh gapo? Gapo Cikgu Gurung? Gapo? Gapo? Benda baru ni benda hidup tak ada roh dengan tak ada roh gapo? Pokayu. Pokayu tak ada roh ya hidup saya suka. Saya suka. Tu pokayu hidup hidup dah. Ada tak ada roh pokayu. Ya hidup dengan akal lah, kerak akal ya dah. Mampukah hidup saya kerak akal saya? Mampukah ya hidup dengan akal ke hidup dengan roh? Tahu mana kata hidup dengan roh? Kalau hidup dengan roh kita kerak tekak yang mampu kan saya. Ni kerak tekak ceding mula tak? Ceding pokayu tak ada akal tu. Okey hidup dengan itu. Ya hidup pokayu ni bukan hidup dengan roh. Maka Tuhan ni bukan hidup dengan roh. Ia hidup dengan sifat penghidup dia ni. Satu sifat penghidup ia ada di zat Allah Taala selama-lama tak cegat tangga nang. Ada sifat penghidup tu. Maka Tuhan ada sifat hidup tu lah. Tu sifat penghidup tu lah. Tuhan ni tak mati selama-lamanya. Tak mati. Tak mati dah Tuhan ni. Tu. Orang panggil sifat hayat ni kalau fikir bagi kita nang orang panggil murasus sifat. Muratus sifat mana kesempurnaan. Kesempurnaan atau jaksa bagi sifat lain. Faham nang kali lagi. Atau untuk nak mengesahkan sifat lain. Fikir pada akal. Faham lagi bahagian tu. Sifat hayat ni orang panggil murasus sifat. Murasus sifat ni mana kata kesempurnaan bagi sifat lain. Nak sempurna sifat lain cikgu. Sempurna sifat lain lagu mana? Kita misal atas diri kita dia kita tak ada sifat hayat. Kita ni mati tak ada sifat hayat mati dia mati kudrat ada lagi di kita. Kudrat ada nang. Rang kita ada dia mati. Tak ada dah lah. Iradat ada lagi. Tak ada dah. Sama ada di kita. Tak ada kita mati. Kalau itu sifat hayat ni sebagai nak mengesahkan sifat lain. Faham tak? Hati fikir pada akal. Pada akal sebagai nak mengesahkan sifat lain, sifat hayat ni. Dengan sebab ada hayat lah, boleh ada sifat kudrat di Allah Ta'ala, boleh sifat di rodak di Allah Ta'ala, boleh ada sifat ilmu dia. Ada tak Allah Ta'ala tak ada sifat hayat? Tak ada hidup. Nak pergi ada kudrat lagu mana dia tak hidup. Tu untuk nak orang panggil murasus sifat. Apa murasus sifat? Kesempurnaan bagi sifat lain.
Sifat hayat ni untuk kesempurnaan bagi sifat lain. Tenang, faham tak tenang? Satu ke panggil sifat hayat. Sifat hayat ni adalah sifat penghidup bagi Allah Taala. Sifat penghidup. Tapi Tuhan dia hidup, Tuhan tak mati selama-lamanya. Tak mati. Tak mati Tuhan itulah orang panggil wajib. Mati Tuhan ni mustahil, tu tempat kita nak pergi Allah Taala. Maka hidup Allah Taala ni bukan hidup dengan roh. Tak seperti kita, seperti hawadih ni pula kita ni hidup dengan roh. Kalau tak ada roh mati. Sebab kullu nafsin za'iqatul maut. Kalau sekiranya Allah Taala hidup dengan roh, dia nak mati nang. Sebab Tuhan ayat diri dalam Quran, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap benda bernafas, yakni tiap-tiap benda ada roh. Nafas tu ada roh, cakap faham tak? Tiap-tiap benda ada roh, za'iqatul maut, mengasailah ia akan mati. Matilah kau. Pak kalau Tuhan pakai roh, hidup dengan roh, mati Tuhan. Dia Tuhan mati nang nak jadi makhluk kudrat, nak jadi makhluk dari langit bumi lagu mana? Tak ada langit bumi. Tu dalil mari dah tu. Cewa nampak cewa tu. Fikir mari. Fikir mari. Nampak tak payah tu? Payah tak payah? Kalau itu wajib tempat kita kena pegang mana? Tempat kena kita pegangnya wajib Allah Taala bersifat dengan hayat. Mustahil Allah Taala tu bersifat dengan mati. Ni sudah. Mana hidup Tuhan ni wajib, mati Tuhan ni mustahil. Yang gulawe tu yang kena ada gulawe. Lek mati tu mustahil, lek hidup Tuhan ni wajib kita kena peganglah hati kita. Siapa-siapa pegang kata Tuhan ni mati, dia tu kufur lah. Nasa. Ni tu nak peganglah hati. Tuhan ni hidup selama-lamanya. Tu. Kalau gitu dalil yang Allah Taala ada sifat hayat lagu mana? Dalil ni ada dua pula. Dari panggil dalil nakli dengan dalil akli. Dalil akli dulu. Kita ambil dalil akli dulu. Dalil akli ni kita panggil dalil yang bahasa pada akal. Dalil yang bahasa pada akalnya, kalau Tuhan tak ada sifat hayat. Kalau tu kita panggil dalil akli. Dalil ada dua. Apa takrif dalil? Dalil takrif dia ma yuaddi ila dhanni awil yakin. Barang nak bawa kepada yakin, barang ni kita kena bagi dalil lah. Supaya dalil nang. Mana dalil kata lemu makan nak ketahku ni? Jawab. Dalil kata orang lemu makan, ni tak lemu ni. Tak lemu itulah sebagai dalil kata lemu masuk dalam pagarku. Misal mudah-mudahan. Ya gapo-gapo kalau bagi dak. Dalil ni masa sia panggil gapo nang? Latang nang deh. Latang nang. Latang ni tanda ni ledah siapa? Tanda kata Tuhan hidup. Tanda tak ada dalil dah. Pada tempat dalil dah tu. Dalil. Ya ada dalil kemah tu. Sabak so. Apabila zahir sabak. Mana hak kaedah kata lagu ni. Idza zaharas sabab batalal ajab. Tu. Kaedah ni dalil ni. Kaedah ni. Idza zaharas sabab. Apabila zahirlah oleh sebab, batalal ajab, nasaya batalah oleh hege. Cikgu Yih faham tak cikgu Yih? Babo sebab nak ngaji mula duk fikir kaedah ni dah ni. Itu apa ni? Babo berhenti buat kebun lah nak dulu. Ngaji kerak jalan, klik buat kebun. Klik nebah cewa, nebah. Sudah nebah letih, duk berhenti apa kayu. Duk fikir kaedah ni. Idza zaharas sabab batalal ajab. Duk fikir isi ya. Nak ingat tu ingat mak. Tapi nak fikir isi ya. Lah mana kaedah ni tu guru kita royak kita ni. Dulu ingat dah, lepas tu lupa. Nak mari tak kata apa. Tapi nak royak kata dalil dah. Misal ni. Idza zaharas sabab, apabila zahirlah oleh sebab, batalal ajab, nasai hilanglah oleh herai kita terhilang. Kita misal lagu ni. Seorang nama si Mamat kita tahu. Si Mamat ni dia berjuruh berjuruh lah pergi sejik mari sejik semua mari jemaah tak tinggal kita gini. Data-data duk tak ada dadu mari igak dia. Pakai heran lah setiap kampung. Macam guru heran lah. Igak apa Mamat ni bukan juruh ni. Pakai ada heran. Igak apa Pak Dr. Pa kata ni. Mamat ni bukan juruh ni. Tu. Lepas tu sok-sok mari kata dia curi sekerak si Mamat tadi. Dia curi sekerak. Maka idza zahara sabab, apabila zahir sabab, curi sekerak tak ni. Nampak tak? Batalal ajab, nasai hilanglah oleh kita dah heran ni, hilanglah tak ada lah. Mana?
Dia motor mamak curi kerak. Oh, sabik pun. Tu pada tepat. Ada tepat. Tu kaedah kata idza zahara sabab. Apabila zahir sabab. Mula kita duk soal dah heran ya. Mamak ni tu hai dadu igak apa mamak ni. Tuai mai sejik sokmo si mamak ni. Itu mai sejik sokmo dia ni. Lepas tu dia ayat tu mamak curi kerak. Dia ayat kokok gitu ya cewa. Ada ayat degah dak. Mamak curi kerak demo. Oh, curi kerak demo jadi hilang lah. Batalal ajab mana hilang hak kita dah heran tu. Hilang tak ada lah kita dah hilang sebab apa? Kita zahir sebab dah. Sebab si mamak curi kerak tadi. Nampak tak bayar tu? Tu kaedah. Yang ngaji kaedah ni sedap ngaji kaedah ni. Kaedah satu tu. Tu nak ayat. Tu mana dalil kita bersumpah tu? Nak pergi kemah. Dia timur dalil kemah hang. Lah guna. Kita misal lagu ni. Kalau Tuhan tu tak ada sifat hayat, tak ada sifat penghidup di dia. Sifat penghidup tak ada di Tuhan. Nah saya Allah Ta'ala tu mati. Dia kena mati kalau dia hidup dengan rohnya. Dia tak ada sifat penghidup dia ni. Kita ni hidup dengan roh. Tuhan tu mesti kena mati kalau dia tak ada sifat penghidup. Dia Allah Ta'ala tu mati. Nah saya tak ada sifat kudrat dia pun tak ada. Iradat dia pun tak ada. Ilmu dia pun tak ada. Allah Ta'ala nak jadikan langit bumi ni dengan sebab kudrat dia. Dengan sebab kudrat Allah Ta'ala. Tu. Sebab dia ada kudrat tu. Langit bumi sudah ada dah ni. Langit bumi kita duduk hinjak hari-hari, duduk tengok hari-hari ni. Ni dalil kata Allah Ta'ala tak mati. Tu lah. Nampak tak kita? Nanti nampak tak kita? Ni dalil kata Allah Ta'ala tak mati dengan sebab kita tengok dengan musyahadah kita, dalil dengan mata kepala kita. Dalil dengan mata kepala kita, ada langit, ada bumi, ada apa ni, ada yang kata Allah Ta'ala ada kudrat. Kalau dia mati, dia tak ada sifat kudrat kan dia. Mati nak buatlah no. Nah saya tak boleh buat mengadakan alam ini. Tak boleh ada alam ini. Bah ni alam ni sudah ada dah. Sudah kita musyahadah dengan mata kepala kita dah. Maka mesti Allah Ta'ala tu ada sifat hidup dia. Tu tempat kita nak pegangnya. Mustahil sama sekali cikgu Yih ada sifat Allah Ta'ala ni mati. Mustahil sama sekali. Tu dalil pasal akal. Kita kena fikir akal ni cewa. Fikir kalau Tuhan ni kita ada sifat hayat kan mesti dia mati. Hanya mari lepala tu dia panggil dalil akli. Hak tu hak dalil akli, dalil yang bahasa pada akal. Dalil bahasa pada akal. Lepas tu dalil nakli apa dah? Dalil nakli ni dalil daripada ayat Quran. Dalil mana kata Allah Ta'ala tu tak mati? Allah Ta'ala tu ada sifat hayat, ada sifat hidup. Tawakkaltu 'alal ladzi tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut. Tu dalil tu. Tawakkaltu mana serah dirilah oleh aku. Tawakal ni serah pekerjaan semua tawakal. Sifat tawakal ni kena ada kat kita ni. Sifat tawakal ni mana sifat serah pekerjaan semua kepada Allah Ta'ala. Kita kena serah kat pekerjaan semua kepada Tuhan ni. Jadi kita buat dulu. Buat kerjaan apa tu jangan tinggal tawakal. Ya tawakal kepada Allah Ta'ala ni seolah kata kita panggil apa nama ploy wang hati kita nang wilpah dengan sakut paut tu kecek mudah-mudah. Kita misalah ni ya cewa tawakal ni misalah ni. Kita ada saing sore. Itu pada topak ada saing sore. Saing pada topak ni jadi penama. Jadi orang panggil ngaji penama ngaji bahasa tahqiq dan ngaji penama pada topak ngaji apa nang? Ngaji penama. Kok tahqiq duk kerja tahqiq dah. Ngaji apa tu? Ngaji apa? Tanai. Saing kita ada seorang kita misal nak tawakal ni tu bayar nak misal tawakal ni. Saing kita jadi tanai ada seorang kita pergi lekat buku kita misal. Saing kita ni rapat kita ni. Masa duk ngaji mula duk kali kena perut pedah habis dah. Kena habis ku cahaya cerak kat saing ku. Lepas tu saing kita ni tinggi ngaji tinggi je sampai jadi tanai. Kita lekat buku. Maka kita pergi minta tolong dia. Bahaya jawab kita lah no. Musa bosai. Aku kenal mu di haluh-haluh, aku duk sayang mu haluh-haluh, aku kenal mu. Aku tolong mu 100%. Kita pun hati kita tawakal. Hati kita was-was dah nang lagu tu. Was-was lagi. Tak ada was-was lah sebab kita yakin dia. Tu kan. Hati kita yakin dia dah.
yakin dia saya baik dengan kita percaya hati dia percaya hati kita. Tak kalau kita percaya hati dia tu, hati kita pun rasa lega tolongku. Rasa lega tu kerja hal buku kita saat ni tu, kita serah dia tu, hati kita tak ada wah-wah dah, maka tawakal kepada Allah Taala tu pun kita buat lagu tu, kena lagu tu nana. Tak kalau kita serah pada Allah Taala, tak ada kena was-was dah, tak ada kena wahwih dah. Tawakal tu orang panggil tawakal tu ala, serahlah olehku alal hayyil ladzi, alal hayyi di atas Tuhan yang hidup. Tu alal hayyi di atas Tuhan yang ada sifat hayat, sifat hidup. Tu sifat hidup mana? Allazi la yamut, yang tiada matilah ia Tuhan saat ni tak mati dah sampai bila-bila. Tu dalil kata Tuhan tak mati dah. Tu tawakal tu alal hayy, tawakal di atas Tuhan mana? Allazi la yamut. Mana? Tawakal tu alal hayy, tawakal olehku di atas Tuhan yang hidup. Lagi pun tak? Allazi la yamut, yang tiada mati selama-lamanya. Tuhan tak mati dah. Tu tawakal. Ini dalil cukup lah. Dalil dua ni kita panggil dalil nakli, dalil saat ni. Dalil akli, dalil kita fikir saat ni. Kita fikir kalau Tuhan tak ada sifat hayat, mesti dia mati. Dan dia mati tak ada kudrat iradah. Tu mari dah hati kita. Dalil kata sifat hayat, boleh tak tak makhluk ni nang, boleh tak dia mata dak mana dalil mata ada Tuhan ada sifat hayat ni makhluk ni. Makhluk lagu mana? Dia Tuhan tak ada sifat hayat, dia mati nak jadi langit bena, sudah lepas. Dia panggil lepas muka lik dah kita, lepas berdosa dah tak tu bayar tak apa dah. Nak pergi ngaji lepas dosa ni ya ni. Dia tak kenal hak ni berdosa kita. Berdosa. Sebab kita ngaji hak mula-mula ni, hak mula-mula baru ni mana ngaji kata lagu mana? La tasihul ibadatu, tak sah ibadat kita illa bi ma'rifatil ma'bud. Malaikat kita kenal Allah Taala, kenal sifat dia ni. Zat Tuhan kita fikir tak siapa. Ngaji sifat dia ni kena kenal hak ni dulu. We yakin hak ni siap ke? Tu baru terpakai ibadat kita. Tapi kita ngaji bela-bela lah, belajar bela-bela, wa amal bela-bela, belajar bela-bela hak lagu ni. Lagu ni. Tu faham tak? Sifat hayat ni tak? Faham? Dia faham dah. Situ sifat hayat wajib kita kena yakinlah hati kita kata Allah Taala ni ada sifat penghidup. Di zat dia tu. Takrif dia lagu mana? Al hayatu mana sifatun qadimatun, tu takrif dia. Sifatun qadimatun, satu sifat yang sedia kala. Qaimatun bi zatihi taala, yang berdiri mana yang ada di zat Allah Taala selama-lama, tak cerah tangga dah. Tak cerah tangga sebab sifat penghidup dia tu. Kita ni hidup juga tapi kita hidup dengan roh tak serupa. Roh kita ni kena mati. Sebab apa kita kena mati siapa? Sebab kita hidup dengan roh. Sampai pergi pai kita mati, cabut roh. Roh ni benda halus ya, benda haruh. Tu tempat kita kena yakinlah, tempat kena kita belajar di situlah. Yakin kata Allah Taala hidup tak mati sampai bila-bila. Tu dah. Habis kat tu. Kemudian kata sifat samun, sifat samuk, sifat basar. Memang tak apa kita baca dua lah. Sebab maka sikit lagi. Maka sifat hayat ni tak ada takluk. Sifat ma'aning 7 ni tak ada takluk. Tak ada takluk. Hayat ni tak ada takluk. Mana kata tak ada kerja cikgu. Faham tak? Takluk ni mana kerja terjemur. Maka hayat ni tak ada takluk nang. Hal lain dah takluk belaka. Hal lain. Kudrat, iradat, ilmu, samuk, basar, kalam. Maka ni lagi tu ada takluk belaka. Ada kerja belaka. Kerja takluk tu kerja dia lah. Maka hayat ni tak ada takluk. Hanya dia tu untuk nak mengesahkan sifat yang lain. Orang panggil murasus sifat. Orang panggil jaksa bagi sifat lain. Sekadar tu ya. Dia tak ada takluk dia ni. Tak ada takluk, tak ada kerja. Hak ada takluknya, hak ni lagi tu lah hak kita ngaji lepas dah kudrat, iradah, ilmu, samuk, basar, kalam. Minggu depan kita ngaji dua sifat dah. Ia adalah sifat samuk dan sifat basar, sifat yang takluk tulah ya. Dua ni kena ngaji dua ni lah. Minggu depan ni ngaji dua sifat minggu depan. Lepas tu pergi kalam ni panjang lah sifat kalam tu. Bagi kalian sifat kalian ni kena bahas banyak kita. Jangan tinggal bab sifat kalian ni, jangan tinggal sifat kalam ni. Ya ada kalam lafzi, kalam nafsi, kalam ismi, ya bahas itu ya redah tu. Kita ngaji, kena ngaji pada tu faham ngaji. Ngaji dengar tak apa dah. Bila mau faham masa duk ngaji ni tak apa dah. Faham ke apa ngajar? Faham tak? Faham tak nang?
Lama tak payah kita nak payah sore dia belik apa kerja. Dia kata belik apa kerja takut dia kata lah tu ya. Payah sewa tak payah. Dia payah tak apa. Alhamdulillah. Minta selamatlah payah kita ngaji qadan ni lah. Tu. Lepas tu kerja ilmu batu hari Rabu ni. Masuk sana. Masuk seli lah dah cewa. Pergi ramai ilmu batu. Ramai we. Nak tu lo ni tu kena pakai tenaga ramai lah ni pasal kena buat tomo, buat tier. Tier tu pakai pergi ramai sikit. Hak luar sudah motong pergi. Pakai pergi ramai ilmu batu tu. Pergi jadi awak derah di sini posa tu. Nanti boleh nak diri tier dah lah. Apa kita pakat-pakat lah we. Mogalah ni ta'awanu alal birri wat taqwa. Pakat tolonglah olehmu di atas buat kebajikan, pakat tolong. Kita sore tak agak juga. Dia benda kebajikan ni kena pakat bibik, pakat cabai. Dia tak agak cabai ni tak agak pergi. Nah. Dia lama lah ni kita buat ni. Dia kena bahasa dia. Kena kaca-kaca sikit. Dah. Kemudian dia kata minggu dak ni sifat samuk dan basar. Wallahu a'lam.